Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati saudara sekalian, saya lama dah tak kena demam ya. Baru minggu lepas kena demam pula. Jadi saya rasa apa yang dirasai oleh sebahagian kepada orang yang dah ditimpa oleh demam yang seperti ini. Dan saya doakan supaya tuan-tuan sentiasa sihat dan jauh daripada segala bencana. Hari ini ada dua sempurna yang mustahak secara kebetulan, iaitu perhimpunan kita pada kali ini adalah merupakan perhimpunan yang pertama dalam perkim bagi sesi 2022-2025. Jadi ini perhimpunan yang pertama bagi perkim dalam sesi ini. Sempurna yang kedua yang saya anggap penting ialah kerana ia terjatuh dalam masa kita menyambut 1 Muharram, peristiwa Ma'ali Jerah. Dan yang paling penting ialah masa ini adalah masa kita membuat persiapan bagi menghadapi cabaran-cabaran yang terkini, iaitu yang telah diumumkan oleh Kerajaan Menteri dengan constraint bajet yang dihadapi oleh kerajaan. Kerana kita di PKIM pun merupakan satu badan yang sebahagian besar pendapatan kita adalah daripada sumbangan kerajaan. Jadi 3 perkara ini adalah perkara yang penting untuk kita sama-sama renung, iaitu kita berada di ambang perkim bagi sesi 2022-2025. Yang kedua, kita menyambut sesi ini buat kali yang pertama menerusi perhimpunan pagi ini pada masa kita menyambut Ma'ali Jerah. Dengan bajet perkara ini tak perlu saya nyatakan kerana kita sama-sama ikutilah bagaimanakah perkembangan dalam kerajaan kita, kerana PKIM belum berupaya berdikari. Pada masa ini PKIM masih bergantung kepada sumbangan daripada kerajaan sebahagian besarnya, dan dicampur pula dengan sedikit pendapatan daripada pendapatan yang lain. Mengi dengan PKIM bagi sesi ini 2022 hingga 2025, kita harapkan dia menjadi satu sesi yang lebih baik berbanding dengan sesi-sesi yang lepas. Kerana PKIM diumpamakan sebagai sebuah organisasi yang lain juga, atau dengan lain perkataan sama seperti seorang insan. Dia putaran dalam satu pergerakan. PKIM beredar daripada zaman Tengku yang mengasaskan PKIM ini, dan tentulah usianya akan terus meningkat. Usia PKIM pun akan terus meningkat, sama seperti yang dilalui oleh orang-orang yang lain. Di peringkat awal, PKIM dikatakan berada di usia yang muda, dan bila usianya sudah sampai 50 tahun, maka dianggap sebagai PKIM sudah berusia berada di peringkat dewasa. Dan satu masa nanti PKIM akan berusia, insyaAllah, walaupun PKIM ini bukanlah milik kita tapi milik negara kita, dia akan berusaha sama seperti makhluk yang lain. Kalau dunia ini panjang,
sampai 1000 tahun lagi pun, maka satu masa nanti PERKIM pun akan berusia 1000 tahun. Tapi menjelang tahun yang sedemikian, tentulah berbagai-bagai peristiwa berlaku. Daripada masa tertubuh sesebuah organisasi, daripada masa muda, peringkat permulaan, pertengahan dan penghujung, tentulah ada melalui bermacam-macam pergolakan. Tapi pergolakan yang berlaku dalam mana-mana organisasi pun, ia sebenarnya bergantung kepada kita yang menggolak, yang menimbulkan pergolakan kita, yang menimbulkan kedamaian kita, yang menimbulkan kejayaan pun kita, semuanya kita. Jadi sebuah organisasi itu bergantung pada kita. Hari ini saya ingin juga menyebutkan bahawa kita mempunyai satu kekuatan, iaitu PERKIM walaupun ahlinya tidaklah begitu ramai, tak sampai 100,000 orang, tapi ia mempunyai dalam istilah bahasa Arab dipanggil jabhah. Dia ada front, ada 14 frontage, iaitu 14 bahagian. Seolah-olah ia sebagai sebuah negara. Malaysia ada 14 negara. PERKIM pun ada 14 bahagian. Ini bermakna PERKIM satu badan yang kuat daripada segi organisasi. Walaupun ahlinya tak ramai, tapi dia ada 14 bahagian. Kuat. Kalau campur dengan cawangan, PERKIM mempunyai 180 lebih cawangan. Kuat. Jarang organisasi yang mempunyai jabhah ataupun frontage ataupun cawangan sebanyak macam PERKIM. Maknanya, alhamdulillah, kita berada dalam satu organisasi yang berpotensi untuk maju ke hadapan. Kerana kita di peringkat kebangsaan ini sebenarnya merupakan penyelaras. Di samping membuat kegiatan-kegiatan yang lain yang tidak bertembung dengan negeri-negeri. Kerana tentulah PERKIM negeri merupakan players. Kalau pasukan bola, dia merupakan pasukan yang attack. Ini yang barisan hadapan, forward. Tapi PERKIM kebangsaan merupakan pihak yang bertahan di peringkat kebangsaan. Jadi kekuatan kita, kekuatan PERKIM ini sebahagian besarnya daripada segi peranan dalam masyarakat adalah PERKIM negeri-negeri. Alhamdulillah, kerana kita ada 14 PERKIM negeri yang saya fikir kuat, dan kepada mereka lah kita harapkan mereka dapat mengatur, membantu, memasyhurkan PERKIM ini. Dalam masa kita menghadapi usia kita yang makin meningkat, usia organisasi ini yang makin meningkat, maka yang boleh kita buat di peringkat kebangsaan ini ialah meningkatkan persaudaraan, kasih sayang di antara satu sama lain. Kerana seperti yang dibaca doa yang didoakan oleh saudara Yais tadi, minta Allah elakkan kita daripada perkara-perkara yang keji. Dan tentulah banyak perkara-perkara yang keji pada hemat saya. Saya pun sedia mengetahuinya. Perkara yang keji banyak. Tapi di antara perkara yang keji itu ialah permusuhan sesama sendiri. Itu adalah satu sifat yang keji. Kerana Allah menyebut, innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Syaitan itu kerjanya ialah untuk mencetuskan permusuhan dan perkelahian.
Kalau kita nak menjaga organisasi ini, maka janganlah kita mengamalkan perkara yang keji itu, iaitu di samping beberapa perkara keji yang lain, tapi jangan kita lupa bahawa di antara yang keji itu ialah mencetuskan permusuhan. Ia sangat bahaya, mencetuskan permusuhan. Dan sempena Mahal Hijrah ini, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berusaha untuk mengelak daripada melakukan permusuhan. InsyaAllah kita boleh maju. Jangan amalkan sifat keji yang di antaranya ialah mencetuskan permusuhan, benci-membenci. Dan kalau kita bermusuh sesama sendiri, benci-membenci, maka usaha dakwah kita akan gagal. Kerana Perkim ini adalah badan dakwah. Bagaimana kita hendak menggalakkan orang menerima Islam ini kalau mereka melihat kita benci-membenci, atau kalau mereka melihat atau kita mencetuskan perkelahian. Alhamdulillah sekarang saya fikir tak ada dalam Perkim ini, dan kalau ada, terpulang pada kita untuk membersihkannya. So, jangan kita rasa benci. Dan saya pun seronok, kerana saya fikir saya dalam organisasi ini khasnya, saya cuba semat dalam diri saya bahawa saya sayang pada semua, dan saya tak ada rasa benci pada siapa pun. Dan harapan supaya yang lain pun sedemikian juga, dan kita kikiskan perasaan itu, kerana perasaan ini nakal sikit. Perasaan benci ini dia nakal, dia boleh tumbuh. Hari ini kita tak benci, tapi besok kita boleh benci. Jadi kerana itu, mudah-mudahan doa Yais itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu kikis sifat yang keji yang diantaranya ialah benci-membenci. Dan kalau kita nampak ada kebencian, saya benci pada orang ni, maka orang lain akan benci pada kita, dan kita tidak boleh berdakwah dengan baik. Yang kedua, sempena Mahal Hijrah ini, saya fikir saya lah tak adalah banyak sebenarnya saya boleh survive, insyaAllah tak ada masalah. Tapi saya fikir dengan tidak membebankan Perkim ini, saya ingin menyatakan bahawa sempena Mahal Hijrah 1444 ini, saya secara peribadi, saya ya benar-benar boleh tolong saya nak bagi satu anugerah Mahal Hijrah bagi Perkim ini, tapi atas duit saya sendiri. Mungkin saya akan bentuk satu jawatan kuasa, kalau boleh diputuskan siapakah yang kita putuskan. Jangan tanya berapa nilai, dan ini adalah sumbangan pribadi. Anugerah Mahal Hijrah daripada Siasat Agung, khusus bagi 1444, dan jatah kuasa itu akan saya bincang, dan insyaAllah mengutamakan siapakah pilihan kali ini dalam bulan Muharram ini jugalah. Jangan cross Muharram, dan saya akan malukan sama ada mereka itu ada di sini atau warga Perkim di tempat lain, itu terpulang pada jawatan kuasa. Saya merasa terpanggil untuk berbuat demikian kerana itulah sebagai tanda kasih kita kepada agama kita. Kerana Nabi Muhammad SAW telah mencetuskan perpaduan yang kita namakan perpaduan super, perpaduan yang agak istimewa dengan berhijrah ke Madinah. That was a very important event in world history, mencantumkan antara puak-puak yang berkrisis. Hijrah bermula dalam bentuk demikian, ada misi yang besar. Jadi
super union ini ataupun super unity ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini juga diiktiraf oleh scholars daripada Barat, bukan hanya orang-orang Islam, tapi mereka kagum bagaimana seorang yang tidak boleh membaca dan menulis dapat meneruskan satu misi yang sangat luar biasa. Dan itulah tanda bahawa Muhammad SAW adalah seorang Rasulullah. Jadi sempurna hijrah ini ia merupakan satu sempurna yang baik untuk kita amalkan apa yang ditunjukkan oleh Muhammad SAW. Kita berhijrah daripada perselisihan kepada perpaduan. Akhir sekali, kerana suara saya dah macam dah nak habis bateri, mudah-mudahan akan baik cepatlah. Kemudian dengan yang saya sebutkan tadi bahawa keadaan negara kita pada masa ini adalah kurang baik daripada segi kewangan, saya kena maklumkan saya bukanlah kerajaan. Saya hanya seorang yang pernah bekerja dengan kerajaan, tapi saya pun tak boleh tahu apakah yang dihadapi oleh kerajaan sedikit sebanyak. Bila kerajaan baru-baru ini telah menggariskan panduan berjimat cermat, dan perkara ini akan dibincangkan oleh pengurusan tertinggi Perkim, bagaimana kita harus melaksanakan langkah-langkah itu dan bagaimana kita harus bersedia mencari sumber-sumber yang lain. Kerana sumber yang lain juga saya fikir menghadapi constraint juga. Kalau kita tak boleh dapat lagi sumbangan yang biasa seperti yang lepas, kita terima daripada kerajaan dan kita mengharapkan pihak lain, tapi jangan kita lupa bahawa pihak yang lain pun menghadapi constraint yang sama. Kalau kerajaan menghadapi constraint, pihak lain pun menghadapi constraint juga. Jadi saya rasa kita perlu mengetahui hal ini, dan kewajiban saya memaklumkan kepada tuan-tuan apakah langkah-langkah yang terbaik untuk kita menghadapi perkara ini. Saya faham dan kita semua faham mengenai dengan kesusahan orang di Malaysia ini pada masa ini, terutamanya golongan pelajar di universiti. Kita bukanlah pelajar, tapi kita nak menceritakan bahawa kalau kita menghadapi kesulitan kewangan atau kesempitan, maka kita perlu mengetahui bahawa yang di luar sana pun menghadapi kesulitan yang sama juga. Jadi tentulah kita boleh menghadapi dengan bertabah, dan aset yang ada pada kita, saya nak maklum pada staf di sini, selain daripada sumber kerajaan, ialah secara kebetulan bangunan ini sudah kita miliki. Tapi bukan bermakna bila bangunan ini kita sudah miliki, kita menjadi kaya raya. Kerana bangunan ini telah berusia. Saya saya fikir patut juga saya ceritakan bahawa bangunan ini walaupun ada pendapatan sewaan, tapi penyewanya akan tinggal bangunan ini. Sewa utama ini untuk makluman supaya kita tahu. Kerana saya dah jumpa minggu lepas dengan Tuan Seri Pengurusi Majlis Agama Islam Wilayah, dan memang dia dah beritahu confirm dia akan berpindah daripada bangunan ini pada akhir tahun ini. Artinya kita akan hilang pendapatan lebih kurang dalam 2 juta, 3 juta lebih. Kalau dia keluar, tentulah agak sukar pada masa ini kita nak mencari penyewa. Dan tuan-tuan pun bolehlah cari, kalau ada siapa nak sewa, beritahu pada kita, kerana bila mereka keluar, kita akan hilang secara tiba-tiba pendapatan 3 juta sebulan. Dan mungkin kita ada masalah kerana seperti yang saya katakan tadi, bangunan ini usianya sudah lama dan kos maintenance bangunan ini kata orang sini fluctuate.
tapi average lebih kurang 2 juta kos maintenance saja. Ini bukan yang ini berdasar pada rekod. Kita dapat 3 juta, kita terpaksa belanja untuk maintenance 2 juta average, tinggal 1 juta. Jadi ini maklumat yang perlu kita ketahui, bukan menyusahkan, tapi supaya kita bersedia bahawa kalau bangunan ini tidak ada orang tinggal, lebih kurang 60% space di bangunan ini digunakan oleh Majlis Agama Islam Wilayah. Roughly about 60% of the space digunakan oleh majlis. Kita doakanlah, tuan-tuan doakanlah sepenuhnya hijrah kali ini supaya bangunan ini akan ada penyewa. Kerana penyewa hari ini bila mereka tidak sewa, tapi mereka tidak upaya nak bayar sewa. Ini realiti. Mereka tidak sewa, tapi mereka tak upaya nak bayar sewa, dan mereka akan minta kurang sewa. Itu di antara cabaran-cabaran yang kita hadapi untuk pengetahuan saja. Jadi sebab itulah saya dan kawan-kawan saya, Tuan Zullah, Tan Sri Rais dan lain-lain lagi, tentulah pimpinan tertinggi perhimpunan berfikir begitu juga bagaimana cara kita nak cari pendapatan. Tapi kita kena syukur dulu. Kita syukur kerana kita ada bangunan ini, dan bangunan ini pun kita dapat kalau tak kerana usaha yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir, bangunan ini tak dapat pada kita pun. Kerana kerajaan Libya dia nak balik bangunan ini, dia tak nak bagi pada kita. Tapi ini untuk pengetahuan lah, dan tuan-tuan mungkin tak tahu, tapi berguna juga untuk mengetahui. Kerana pada masa perhubungan yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir dengan pihak Libya itu di hadapan disaksikan oleh ramai, dan dia telah meyakinkan pada pihak Libya untuk pemilikan bangunan ini. Dan kali saya fikir pihak Libya menghormati Tun. Kalau dia tak hormat Tun, saya fikir dia pun tak bagi. Kalau dia tak bagi, kerana bangunan ini bukan milik kita. Bangunan ini pada asalnya milik Libya, sehingga kira-kira baru 4 tahun, 5 tahun yang lepas saja baru menjadi milik kita. Kita syukurlah, walaupun kita dapat bangunan yang sudah berusia lama, tapi kita syukur kerana kita ada bangunan. Dia batu tu, dia bagi signal tu berhenti dulu. Jadi kita syukur dulu, kerana Allah pun sebut, kerana tuan-tuan tahu, kalau kita syukur kita dapat tambah. Lain syakartum la azidannakum, kalau kamu syukur aku tambah lagi. Jadi jangan kita kesal dapat bangunan lama ini, jangan. Kita syukur ada bangunan sudah menjadi milik kita, dan insya-Allah kalau kita syukur ramai-ramai, maka kita akan dapat ganti yang baik, dapat compensation yang lebih baik. Itu keyakinan saya dan keyakinan kita semua. Kesimpulannya tuan-tuan sekalian, kita hadapilah kesulitan yang kita hadapi dari segi kewangan pada sesi ini, dan kita ambillah sempena Hari Hijrah tahun ini sebagai tahun untuk kita meningkatkan perpaduan dan kita benamkan rasa permusuhan. Tadi saya kata bahawa saya anggapkan semua orang Perkin, bahkan orang Islam semua tu kewajipan kita kena sayang. So I try to always love every Muslim. There might be some Muslim hate me, doesn't matter. Tapi kadang-kadang rasa ini adalah diganggu oleh syaitan saja. Jadi kalau tuan-tuan dengar ada pembusuhan itu, ketinggalah. Kerana tuan-tuan kita nak berdakwah, dan kita harap pergi negeri akan terus maju, dan kita main peranan sebagai pergi kebangsaan. Bagaimana yang akan ditentukan
daripada semasa-semasa. Akhir sekali, satu anugerah Malaysia Perkin sumbangan pribadi akan saya keluarkan pada tahun ini. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.